Lazimah akan membentangkan mengenai dengan topik. Di Malaysia, terdapat banyak jenis mahkamah seperti mahkamah buruh, mahkamah perusahaan, mahkamah magistrat, mahkamah syariah dan sebagainya. Ringkasan topik kami pilih adalah berdasarkan kepada topik 12 yang menyentuh mengenai dengan mahkamah buruh. Secara dasarnya, mahkamah buruh merupakan pelengkap kepada mahkamah perusahaan. Objektif mahkamah buruh adalah menyediakan sistem pengadilan perburuhan yang adil, mudah dan murah bagi menyelesaikan tuntutan pekerja mengenai dengan hal-hal seperti gaji, faedah keuangan yang layak dituntut oleh pekerja dan majikan. Dapat diketahui di sini, mahkamah buruh ini menjalankan fungsinya adalah berdasarkan peruntukan yang terkandung dalam Akta Kerja 1955 dan Ordinans Buruh Sabah dan Sarawak. Kes perbicaraan di mahkamah buruh pula dijalankan oleh pihak Jabatan Tenaga Kerja. Hal ini kerana dalam antara bidang kuasa Jabatan Tenaga Kerja juga adalah berfungsi sebagai separa kehakiman, iaitu mendengar dan menyelesaikan pertikaian antara majikan dan pekerja di peringkat jabatan. Dengan arti kata lain, sebarang keputusan yang dibuat oleh mahkamah buruh adalah melalui peranan yang dimainkan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Misalnya, jika majikan tidak merayu atau tidak patuh kepada perintah mahkamah, maka JTK akan terlibat untuk membicarakannya. Fungsi mahkamah buruh ini memberi peluang dan hak kepada pekerja untuk mengetengahkan ketidakpuasan hati mereka, iaitu isu kegagalan majikan mematuhi terma dan syarat kontrak pekerjaan ke Jabatan Tenaga Kerja. Lantas, pegawai Jabatan Tenaga Kerja akan bertindak memanggil pihak tersebut untuk bertemu dan merungkaikan masalah tersebut. Dan proses ini dipanggil sebagai penyelesaian oleh pihak mahkamah buruh. Cara penyelesaian ini diperkenalkan sebagai kaedah yang adil, pantas dan murah kerana tiada pembabitan peguam serta tidak melibatkan prosedur yang kompleks. Misalnya, jika kes ketidakpatuhan dalam isu gaji seperti yang termaktub dalam Ordinans Buruh Sarawak, Bab 76 memberikan kuasa kepada pengarah JTK untuk menyelesaikan pertikaian antara pekerja dan majikan berkaitan dengan pembayaran gaji dan bayaran tunai yang lain melalui sebuah tribunal yang dikenali sebagai mahkamah buruh. Bidang kuasa ini adalah sangat penting bagi Jabatan Tenaga Kerja, iaitu pengarahnya, untuk menjalankan peranan dan fungsinya di mahkamah buruh. Okey, yang pertama adalah Seksyen 69-1 merupakan antara peranan ketua pengarah, iaitu menyiasat dan memutuskan pertikaian majikan pekerja, terutamanya berkaitan dengan upah atau bayaran lain yang disebutkan dalam kontrak perkhidmatan atau yang telah diperuntukkan dalam Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Bayaran lain yang dimaksudkan dalam seksyen ini adalah seperti gaji cuti bersalin, overtime dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya adalah Seksyen 69-3. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja diberi kuasa untuk menyiasat, mengesahkan dan menolak mana-mana keputusan majikan yang menyebabkan kerugian kepada pekerja. Walau bagaimanapun, kuasa ini hanya boleh dikuatkuasakan sekiranya aduan diterima daripada pekerja. Okey. Seterusnya, Seksyen 69C. Pengarah Tenaga Kerja boleh menyiasat dan memutuskan sebarang tuntutan berkaitan dengan kegagalan pembayaran ganti rugi sebagai ganti notis penamatan atau pengganti kepada tempoh pemberhentian yang tidak mencukupi oleh pihak majikan atau pekerja. Next adalah Seksyen 72. Dalam seksyen ini menjelaskan bahawa pengarah Jabatan Tenaga Kerja boleh menggabungkan beberapa aduan yang mempunyai isu yang serupa dan membuat satu keputusan saja bagi gabungan aduan tersebut. Seksyen terakhir adalah Seksyen 76 yang menerangkan peranan dan fungsi Jabatan Tenaga Kerja, iaitu merujuk sebarang persoalan undang-undang pada Mahkamah Tinggi sekiranya berpendapat adalah penting untuk berbuat demikian. Dalam video ini saya mengambil satu contoh kajian kes yang telah dibicarakan di Mahkamah Buruh.
Encik Muhammad Aris merupakan seorang pengawal keselamatan sekolah di Zon Senawang Negeri Sembilan ataupun selepas ini akan dipanggil sebagai pihak menuntut, dan syarikat BT Security Services Sdn Berhad selepas ini akan dipanggil sebagai pihak dituntut. Pihak menuntut mula berkhidmat pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2019 pihak menuntut telah ditamatkan perkhidmatan. Penamatan perkhidmatan pihak menuntut ini disebabkan oleh pihak menuntut telah memfailkan kes di Jabatan Tenaga Kerja. Kes ini melibatkan pembayaran gaji tidak tepat oleh pihak dituntut seperti di dalam Akta Gaji Minimum yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pembayaran gaji tidak tepat ini melibatkan masa hari rehat, cuti am dan pengiraan pembayaran gaji. Pada 2019, kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Buruh Seremban dan 26 Ogos 2019, kes ini telah berpihak kepada pihak menuntut. Pihak mahkamah telah memutuskan pihak dituntut harus membayar sebanyak RM4,398 kepada pihak menuntut, termasuk bayaran gaji kerja lebih masa dan gaji lebih masa pada hari rehat. Walaupun kes ini berpihak kepada pihak menuntut, pihak syarikat masih lagi tidak berpuas hati dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Buruh. Malah, pihak syarikat juga merasa bimbang jika kemenangan tersebut akan membangkitkan semangat pengawal-pengawal keselamatan yang lain untuk membuat aduan. Oleh itu, pihak syarikat memfailkan tuntutan rayuan kes di Mahkamah Tinggi pada bulan September 2019 untuk membatalkan keputusan Mahkamah Buruh yang berpihak kepada pihak mengadu. Alasan pihak syarikat dalam kes rayuan adalah pihak Mahkamah Buruh tidak menerima bukti iaitu slip gaji yang telah dikemukakan. Pihak syarikat mengukuhkan hujah dengan membuktikan bahawa slip gaji dari tahun 2016 telah dikemukakan dan ia mempunyai pelarasan sehingga pihak menuntut ditamatkan perkhidmatan. Namun, bukti yang diberikan oleh pihak syarikat telah ditolak dengan alasan bukti dokumen slip yang ditunjukkan adalah bukan dokumen asal. Hakim Mahkamah Tinggi Seremban telah memutuskan untuk mengagalkan keputusan Mahkamah Buruh dengan menolak rayuan kes daripada pihak syarikat pada 15 Jun 2020. Kesimpulannya, fungsi dan peranan JTK adalah penting untuk membela nasib mana-mana pihak yang tertindas. Perbicaraan melalui Mahkamah Buruh yang dikendalikan dengan adil tanpa berat sebelah dapat memberi peluang dan mengembalikan hak kepada pihak yang tertindas. Justru, contoh kes yang diterangkan sebentar tadi merupakan antara contoh pertikaian yang dikendalikan oleh Mahkamah Buruh. Bidang kuasa buruh yang diperuntukkan dalam Akta Kerja 1955 adalah jelas dilaksanakan oleh JTK dalam menyelesaikan pertikaian industri. Oleh itu, majikan dan pekerja perlu mematuhi undang-undang pekerjaan untuk mengekalkan keharmonian industri.